dan sedang melalui fasa penolakan. Sebab Wazak Wanji, kita kena akui, anggota akad umbi sedang risau. Ya. Diorang merasakan ada harapan ke ni PRU 15 ni. Kalau trendnya asyik kalah, kawasan-kawasan kita menang sebelum ni, kita dah jadi bukan nombor 2, kita dah jadi nombor 3 belakang Perikatan Nasional. Dan ada harapan ke depan ni. So Ustaz Wanji melihat dari selaku penganalisa mungkin, bagaimana Ustaz Wanji melihat faktor yang berlaku ni secara jujur Ustaz Wanji, secara direct, secara mulut lepas. Jangan lapik-lapik ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syok dan YB dan teman-teman semua yang hadir dan juga dalam sidang penonton ya, kalau kita tengok situasi, dia bukan semata-mata berlaku pada Parti Keadilan, bahkan pada Pakatan Harapan itu sendirilah. Maksudnya dia berlaku pada DAP dan juga dia berlaku kepada Parti Amanah Negara. Yang saya suka istilahkan sebagai lemau. Saya tak tahulah bahasa mana saya ambil kan, sebab kita ada istilah lemah, tapi dia lemah ni, kita lemah. Lemau ni macam orang demam, tak boleh nak bergerak. Faham tak? Lemau kan. Jadi itu yang berlaku tau. Jadi isu ni kenapa tu persoalan dia Dan rupa-rupanya benda tu kita dapat diterjemahkan dalam PRN lah. Yang paling dekatnya Johor kan. Yang sebelum ni adalah Melaka, Sarawak dan Melaka lah sebelum ni. Dan pada saya, kalau saya guna istilah lemau, selalunya lemau itu dinisbahkan pada orang yang sedang demam. Maka saya menganggap Parti Keadilan ni pun sedang demam sebenarnya. Tapi bukanlah makna demam yang tak boleh bangkit. Dia boleh bangkit. Cuma nak macam mana nak bagi demam dia tu hilang. Janganlah kerana kena COVID pakai tak bergerak kan. Jadi isu ni macam mana kita nak atasi benda macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat sebenarnya masalah besarnya adalah pada imej Pakatan Harapan itu sendiri sebenarnya. Pakatan Harapan ni masa PRU lepas, rakyat memberi satu kepercayaan yang besar pada Pakatan Harapan. Dan kita kena ingat juga antara faktor Tun Dr. Mahathir pada masa tu yang kita boleh sokong apabila Tun Dr. Mahathir bersetuju dengan agenda reformasi. Masa tu kan, masa kita tengah berunding lagi dengan pihak Tun, antara benda syarat-syarat yang ditetapkan, saya ingat lagi masa tu yang sebut tu YB Nur Izzah, adalah agenda reformasi. Adalah beberapa syarat-syarat dan Tun dia cakap dia bersetuju dengan agenda reformasi. Reformasi di sini bukan reform tukar pemimpin tapi sistem. Cumanya kita tahu semua itu telah telah dinafikan ataupun janji itu tidak ditunaikan oleh Tun Dr. Mahathir lah, dalam bahasa mudahnya kan. Jadi dalam kes ni kita akan nampak segi agenda reformasi, reform sistem itu yang kita syaratkan pada Tun, yang khianatnya adalah Tun sendiri. Bahkan kita sedar pada awal kita membentuk kerajaan pun, keadilan ni mangsa yang dikhianati oleh pihak Tun dan teman-teman yang lain lah, teman-teman dia yang lain kan. Antaranya macam mana dia pergi angkat orang yang bukan dicalonkan oleh parti sebagai menteri. Dia buat Azmin, itu bukan nama calon menteri daripada pakatan, daripada Parti Keadilan Keadilan tak nama orang lain. Tapi Tun tak terima. Dia pergi ambil orang yang kita kita tak hantar nama. Jadi di situ tu kita ada satu problem antara Parti Keadilan Rakyat terhadap Pakatan Harapan itu sendiri, yang ketika itu Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir. Okey, jadi di situ tu masalah besarnya apabila jatuh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan jatuh, ramai orang kata tak ada faktor Tun. Kalau orang tanya saya jujur katalah pada saya Tun lah. Punca sebenarnya Tun lah. Kalau dia tak letak jawatan, takkanlah orang macam Azmin nak ambil jabatan kan. Cumanya kita kadang-kadang kita terlalu menampakkan yang jahat itu hanya pada Azmin. Sebenarnya secara tak langsung orang dah nampak punca ni pun datang daripada Parti Keadilan. Sebabnya daripada Parti Keadilan. Jadi orang akan kata Parti Keadilan tak cermat dalam bubuh orang kan untuk meletakkan jawatan menteri, padahal orang tak tahu pun yang letak jawatan menteri kat situ tu bukan Parti Keadilan, Tun Dr. Mahathir yang bubuh. Kan, tu isu dia. Jadi benda tu telah tertampal imej dia kepada kepada Parti Keadilan Rakyat. Jadi saya nampak faktor kejatuhan Pakatan Harapan itu sendiri sedikit sebanyak mempengaruhi sudut pandang orang kepada Parti Keadilan Rakyat. Sebab Parti Keadilan Rakyat itu salah satu entiti yang ada di dalam Pakatan Harapan yang boleh dikatakan agak besar kalau dibanding dengan parti-parti yang lain kan. Itu yang saya nampak yang pertama. Yang keduanya, Pakatan Harapan dalam jangka 22 bulan itu banyak isu-isu tertentu yang kita gagal address. Terutama dua lah, isu kaum dan isu agama. Saya rasa benda tu kita akur semua
Kan? Saya tak kata benda ni berpunca daripada Parti Keadilan Rakyat. Dia pada saya kelemahan Tun itu sendiri melantik beberapa orang-orang tertentu di dalam jawatan menteri yang mana dia itu sendiri telah menimbulkan beberapa persepsi isu-isu kaum. Contoh macam kita tu ada apa satu menteri paduan, nama apa dia tu? Wardana Murti sebagai contoh. Statement-statement dia kadang tak membantu pun untuk dalam isu-isu agama dan juga isu kaum. Jadi bila ada beberapa orang yang tak cermat, satu. Lepas tu pula kerajaan gagal counter pada masa tu. Jadi menyebabkan dua perkara ni menjadi tajuk ketakutan orang terhadap Pakatan Harapan. Orang takut. Dan kalau kita tengok pun memang naratif itu dimainkan oleh BN dalam BRN. Dia main Pakatan Harapan 22 bulan. Walaupun kita cerita kebaikan kita dah macam-macam kita buat untuk rakyat, tapi orang tak nampak satu ketakutan Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan ni dia dah jadi, dalam istilah lainnya macam biawak hidup tau. Dia liability tau. Dia berat, dia beban. Nama kan. Sebab tu saya teringat ada satu cerita lah berlaku kat Pulau Pinang. Ini mungkin sebagai satu analogi. Ada seorang ni, dia buka kedai tau. Kedai dia Char Kway Teow. Sedap lah. Kedai dia penuh ramai orang. Bila ramai, jadi ada orang meniaga Char Kway Teow juga yang lain. Dia fikir macam mana nak bagi orang yang masuk kedai hamba Allah tu masuk ke kedai dia. Okay. Cara dia macam mana? Cara dia sebar propaganda. Propaganda dia kata, memanglah sedap, telur tak basuh. Dia guna istilah Penang tu, sedap lah punya, telur tak basuh. Telur tak basuh dengan ujung-ujung lidah. Telur tak basuh. Jadi dia viral tau. Bila dah viral, akhir sekali orang dah bercakap, memanglah sedap, telur tak basuh. Orang dah bercakap. Bila dah bercakap tu, akhir sekali kedai tu jadi lemau. Orang tak masuk. Jadi, bila lemau, sebenarnya apakah betul dakwaan telur tak basuh? Sebenarnya tak pun. Ini propaganda kedai sebelah. Kan? Maka demikian juga berlaku kepada Pakatan Harapan. Ini yang dimainkan oleh BN, dimainkan oleh PAS, dimainkan oleh UMNO. Bahkan PN tu sendiri, Muhyiddin and the gang tu, lepas dia keluar, dia pun duk main naratif yang sama dalam mengutuk Pakatan Harapan, walhal dia entiti Pakatan Harapan juga sebelum ni kan. Jadi naratif tu dimain dan benda tu memang masuk. Seperti mana orang Pulau Pinang anggap kedai tadi tu telur tak basuh. Dia lekat tau. Cuma kita tak counter. Masalahnya kita tak counter image itu. Kalau kita tengok dalam kes kedai tu, sebenarnya kisah ni kisah benar. Kisah ni kisah benar berlaku Pulau Pinang. Jadi tuan kedai tu dia fikir tau macam mana nak counter balik. Caranya dia tutup kedai selama 3 bulan. 3 bulan tutup kedai. Jadi dia tukar habis bentuk kedai dia, tempat masak dia, dia letak raga tu pula raga besi, ada pilih pipe, dekat situ bubuh telur banyak. Dia bubuh nama kedai Char Kway Teow telur basuh. Dia counter terus, faham tak? Jadi benda ni kita tak buat. Pakatan Harapan tak buat benda ni. Jadi dah lah kita dah ada beban 22 bulan yang dimainkan oleh musuh. Kita tak counter, masuk PRN, Pilihan Raya Negeri, memang kau spoil lah. Memang kau tak menang lah kan. Jadi saya nampak yang pertamanya adalah serangan musuh, yang kedua kelemahan kita tidak counter. Kan? Saya nampak itu salah satu faktor lah. Yang ketiganya, masalah besar juga adalah kita kena ingat naratif yang dimain oleh Pakatan Harapan dia tak dekat dengan pengundi. Tajuk rasuah. Kita kena ingat rakyat Malaysia tak ada kesedaran pada rasuah. Dia sikit sangat. Kesedaran dia kaum, kesedaran dia agama. Kan? Macam kalau kita dengar Rafizi punya perbentangan dalam forum dia dengan YB Nurul Izzah baru ni pun, dia sebut pengundi ekonomi. Kita tak cakap soal ekonomi, pro rakyat kau nak makan apa lagi, kita tak cakap kan. Bahkan benda tu dijuarai oleh pihak Barisan Nasional, Najib dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin benda-benda macam ni perlu kita fikir. Macam mana kita kena counter balik sudut pandang rakyat terhadap Pakatan Harapan yang 22 bulan itu dia bukan satu kebanggaan sebenarnya. Dia adalah satu ketakutan rakyat terhadap Pakatan Harapan. Jadi kita tak nafikan Parti Keadilan Rakyat terkena juga bahan itu. Itu saya punya komen. Baik.